Quran semua pening. Iya. Innallaha ma'as sabirin. Allah Taala bersama-sama dengan orang sabar. Apa maksud bersama-sama? Be with him. Be with them. Duk sekali. Siapa sabar, Allah Taala duk dengan dia. Bila tak sabar, Allah Taala lari. Pergi lagi ikut lain pula dah. No. So, ayat Quran, mana-mana ayat Quran. Kalau kita terjemah betul-betul word by word, semua pening. Satu, mesti ambil Quran dengan huraian daripada ahli dah. Memang kena nasihat tu banyak. Pasal zaman sekarang, banyak orang dia belajar dengan ustazah wiki, dengan ustaz Google. Kan? Selalu dia orang sebut istilah tu lah. Wikipedia kan. Ustazah wiki lah bunyi. Wiki. Dia rasa saya jawab soalan tu. Semua apa sebut tu kata, buka je ayat Quran. Dia akan jadi masalah kalau ambil word by word. Ada lagi? Terutama yang semasa macam tu. Kalau yang saya nisbah saya cerita lah. Bukanlah Islamnya. Itulah, kalau ikut kaedahnya tak usah sebut lah. Kalau ada orang yang sebut, kalau kita pun diam je lah. Kalau tak yang orang yang Tuhan sebut ni, Tuhan sebut tu. Tu kalau ikut kena tanya akidah dia faham je lah. Kalau dia sebut bodoh-bodoh, tetap bodoh tu satu hal lah. Bodoh tu kena sebut bodoh tu kan, pasal dia tak kerti. Tapi cuba tanya balik, apa faham lah apa maksud selamat Deepawali kan? Deepawali tu hang tahu tak? Maksudnya Tuhan cahaya kan, macam tu lah bahasa terjemah mudah. Apa maksud selamat Deepawali? Maksudnya selamatlah supaya hang duk sembah Tuhan cahaya yang pada itikad hang tu Tuhan hang tu. Mudah-mudahan hang selamat. Kalau mati pun rest in peace lah. Rest in peace. Kan dah itu kapasi mati dia orang duk gelai tu apa isu tu kan. Duk boleh tak ucap rest in peace kat kapasing. Apa divided to peace ada. Apa nak sebut ni. Jadi memberi ucapan macam tu, kalau tu yang kalau ada orang tak faham kan ada dengan akidah. Sepatutnya atas kaedah Islam. Pertama pun kalau tak tanya kata macam ni. Hang faham tak kalimah syahadah? Apa maksud la ilaha illallah? Ada tak Tuhan selain daripada Allah Taala? Tak ada. Okey, cantik lah. Ada tak agama yang benar selain daripada Islam? Tak ada. Untuk boleh tak doa kan agama lain daripada Islam? Untuk hang doa agama Hindu boleh tak? Bagi dia jawab. Kita soal dia balik. Bagi penjelasan, kod lagi dia muntah balik lagi dah. Bagi dia soal, dia jawab bagus kalau, tu baru muntah soalan kata. Soal dia balik tu. Orang macam ni kita bagi soal, baru dia nak nampak lagi. Betul kan? Salah kan? Baru dia pasal dia salah. Kalau ikut macam tu lah. Hang kena ucap balik kalau ikut ni. Syahadah lain dengan hang menolak bahawasanya ada agama selain pada Islam dan mendoakan selamat pada dia ni, hang kena syahadah lain. Tak ada aku ajak, ikut aku. Asyhadu alla asyhadu. Ikut kan? Suruh dia ikut follow tu. Tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Bagi dia ikut sampai habis tu. Lepas tu, dan bahawasanya Hindu adalah agama yang tak betul. Tak boleh ucap selamat Deepawali dan Taipusam. Dia pun sebut itu. Follow ya aku. Follow ya aku. Bagi dia follow. Okey, siap. Okey, syahadah okey lah ni. Dah kena repair. Dah kena elemen betul. Dan turut saya jawab soalan tu. Okey, ada lain. Dengan perayaan tak? Deepawali melibatkan agama Ya. baru Cina. Itulah. Dia kaedah tahun baru Cina macam tahun baru Masihi, tahun baru Hijriah. Jadi dia bukan upacara agama. Ucap selamat dia tu macam ucap selamat pagi, selamat petang, selamat pagi, selamat tahun baru. Tahun dah selamat, hang belum selamat lagi. Macam tu lah kan, loya buruk dia macam tu kan. Selamat menyambut awal Muharram. Memang awal Muharram selamat dah, kita belum selamat lagi pasal kita duk bercampur kan. Itu kan. Jadi dia kongsi pacuai dia lain. Lain tu pasal dia bukan doa selamat upacara agama. Dia ialah doa menyambut tahun baru, kiraan tahun Cina. Itu saja. Macam mana pun, kalau dia ada nanti berunsur dengan cara agama, diam enggak lah. Tak payah. Macam kita pun, begah lah sebut. Selamat pagi, selamat petang. Begah lah. Tak payah sebut. Selamat tahun baru. Apa faedah sebut? Sekadar nak
mesra dengan orang. Kita diajar mesra dengan cara agama. Islam, Assalamualaikum. Yang mana tak Islam, bagi macam ni. Salamun ala manittaba'al huda. Quran tu. Sejahteralah bagi siapa yang dapat petunjuk. Orang ikut petunjuk. Salamun ala manittaba'al huda. Salamun ala manittaba'al huda. Maksudnya, sejahtera siapa ikut kebenaran, petunjuk, sejahtera kita untuk mereka. Tak ada ikut kebenaran, no sejahtera. Tak ada peace, tak ada apa, selamat dekat orang yang tak ikut huda, tak ikut petunjuk. Salamun ala man, dia man tu, tapi tambung dengan manit tu, ittaba' tu, manittaba'al huda. Ittaba'al huda. Kalau hijau minun hamzah alif, alif taba'in, ittaba'a. Sin la alif mim, salamun ala ain lam ya, atau mim nun alif taba'in, atau alif lam ha dal umayyah al huda. Kalau semak tu ayat Quran ada tu. Hangpa tengok ada kamus Quran al huda. Hangpa tengok salamun ala man ittaba'al huda. Boleh jumpa tu. Okey. Ada lagi soalan? Ya. 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 Yang tu kena tengok uraian sikit. Memang memberhentikan kalimah pada la ilah. Tak cantik lah. Apa maksud la ilah? Tuhan sebenar ni tak ada. Ayat dia tak perfect lagi. Kalau berhenti takat tu dengan itikad macam tu, memang mati kafir saja lah. Tapi kalau orang selalu duk sebut la ilah, dia sebut macam tu, tak habis. Tapi itikad, dia taklah itikad begitu. Jadi taklah sebut itu jadi kufur, tak lah. Tapi tak cantik lah berhenti tu. Kalau kita belajar bab ilmu tajwid apa, itu dia panggil waqaf qabih. Waqaf tau, berhenti ya. Kan kalau kita belajar Quran memang ada tempat-tempat istilah waqaf qabih. Antara waqaf qabih itu ialah berhenti pada la ilah tanpa sambung. Kalau sambung pun tak elok. La ilah illallah. Awak putih itu. Betul tak? Takkan tak ada siapa yang aku cinta melainkan kau. Awak putih-putih itu buat bodoh. Kan ayat cantik dia macam mana? Tiada siapa yang aku cinta melainkan kau. Macam baru best. Betul? Ni tiada siapa yang aku cinta melainkan kau. Buat dua lawak itu. Tu habis-habis sikit sebut. Tiada siapa aku cinta. Tiada siapa aku cinta. Tiada siapa aku cinta. Saja saya nak sebut itu bandingan dia macam la ilah. Hampa ni la ilah ish. La ilah ish. La ilah ish pula tak apa. Jadi ayat tu tak cantik lah. That is not a proper synthesis. That is not perfect synthesis. You finish it lah. La ilaha illallah. Baru cantik. Macam mana pun kalau tak melibatkan akidah, dia tak ada masalah. Tapi betul lah, berhenti macam tu, tetap kalau atas sebut lafaz haram memang ada. Pasal istilahnya menyebut kalimah yang tak sempurna. Menidakkan Tuhan yang disembah dengan sebenarnya tanpa mengisbat. Salah tu. Kalau melibatkan akidah memang kufur. Tapi kalau sebut tak melibatkan akidah, dia tak kufur. Tapi berhenti di situ haram. Jadi berdosa. La ilah. Tambah pula ada orang ambil faham itu saja. India tu pandai Arab sikit. Haji kata apa? La ilah. La ilah tu tak ada Tuhan sembah dengan sebenar. Oh, Tuhan sembah sebenar tak ada lah. Nampak? India pun pandai. Kalau India tu pandai, maksudnya dia akan menyebabkan orang yang mendengar tu jadi masalah. Kalau tak jadi masalah pun, itu bukan tempat memberhentikan kalimah yang betul. Istilah tajwid waqaf qabih namanya. Kalau waqaf qabih, kalau nak sebut kena sebut awal dan perhabiskan dia. La ilaha illallah. Baru cantik. Kalau la ilaha illallah tak betul. Tak cantik pasal dia ada bersenggang, sedangkan ayat tak sempurna. Saya jawab soalan. Ada lagi? Orang zikir macam tu pun agak
La in la in la in la in la ada yang laju terus mana il la il la il memang harus jadi tak apa-apa. Satu kita semua tu kena belajar elok-elok tu dari segi amalan. Lagipun sebutan yang baik hak itulah bila tambah kita faham dan orang faham, hak tu yang baik lah. Macam saya lah bercakap, kalau saya ajak hamba macam ni, Tuhan sebenarnya yang Allah yang lain semua tak betul. Okey tak? Tak ada orang lain kan nak panggil. Mestilah kita dengar cantik, dengar sejuk hati, sebut pun puas hati dengar. Oh, sampai tak ada soalan nak tanya. Cool lah macam tu kan. Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut pun cantik betul. Barulah dapat dulu ujian lisan. Macam tu kot. Jadi sebut lagi elok lah. Ada lagi. Saya suka layan apa itu lah. Sebab saya nak sampai tu, saya cerita dah apa saya nak sampai kan. Kau nak ujung pun nak sebut macam tu lah. Pasal bila kita sebut la ilaha illallah, memang dia punya penutup dia Muhammadur Rasulullah. Cuma Muhammadur Rasulullah ni bab dia panjang. Pasal bila sebut dengan Nabi Muhammad, apa ajaran dia? Bukan saja bab akidah yang mesti dasar tu la ilaha illallah tu, bab ketuhanan mesti betul, kena betul juga bab kenabian. Satu, kalau ada orang tolak Nabi awal-awal lagi, dia kata kita pakai Quran je, tak mau pakai hadis, murtad awal lagi. Kasih Ahmad and the gang. Antara gang itu Mahathir sokong. Sistem Islam sokong. Antara pelopor besar dia sistem Islam lah. Dan di sistem Islam lah antara yang duk cakap macam-macam ni. Takut kita tengok dia cakap. Dia buat Islam ni, Allah. Dia minta kebebasan hak bersuara, kebebasan macam-macam, tak bertudung, kebebasan boleh tengok awak pelik-pelik ingat. Memang cara tu nama pun sister Islam. Islam mana ada istilah sister. Istilah sister ni Kristian yang kepala otak. Walaupun dia orang dakwa dia Islam, tapi kepala otak memang dah di copy paste dengan Kristian ni. Bobby gitu. Dah kena virus Kristian besar. Memang tak ada didikan Islam langsung. Tengok cara bercakap tu. Saya tak banyak situ, cuma nak sebut bila sebut Muhammad Rasulullah, asalnya mesti ajar ikut ajaran Nabi. Satu, bila ada bercanggah hak Nabi, sikit sambil itu untuk ambil kunci benda besar je. Syiah. Nabi ajar orang zalim, kita sebut orang kena zalim, lepas tu tepuk dada, kita meratap kematian lah. Husain mazlum, Husain mazlum, Husain mazlum. Mazlum maksudnya dizalimi. Bunyi Melayu lah, Husain kena zalim, Husain kena zalim, Husain kena zalim, tepuk dada. Macam tu lah. Bodoh. Untuk minta pula kat kerajaan Malaysia untuk membenarkan supaya Syiah beramal dengan amalan ajaran mereka. Hindu pun boleh bagi, kata dia. Kristian boleh bagi. Dia minta hujah cara cakap macam orang kafir. Bodoh. Dia bukan cakap atas dasar amaran Islam. Dia cakap atas kebebasan hak sebagai orang Malaysia, sebagai orang manusia, ada rakyat, ada kebebasan beragama, mengamalkan mengikut kepercayaan masing-masing. Dia guna elemen tu. Syiah ni teruk. Pasal apa tu? Teruk pasal masalah ajaran Nabi. Nabi maki sahabat, Syiah maki sahabat. Nabi muliakan Abu Bakar. Ayat Quran, Allah muliakan Abu Bakar. Idhuma fil ghar. Allah Taala isyarat dalam Quran ketika dua orang ni duduk dalam gua. Iz yaqulu li sahibi. Ketika Rasulullah berkata pada sahabat dia, Allah Taala iktiraf Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Dia orang kalau sebut Abu Bakar kita apa? Dia boleh laknat lah. Pasal dia pakai Sayyidina Ali lah. Dia pakai Sayyidina Ali yang sepatutnya jadi khalifah. Cuba tanya dia Abu Bakar, Umar, Uthman macam mana? Dia memang habis-habis dak, dia bawa pasik. Allah. Dia bawa pasik, dia bawa jahat, dia bawa engkar. Ada yang terus kafir, terus sahabat. Dia hujah cara dia. Sedangkan apa yang dia ajar, tak ada satu pun yang ajaran Nabi. Pukul badan tambah tu. Dia kata kami kat Malaysia tak pukul badan. Memang nak minta kelulusan, tak pukul badan lah. Dapat lulus lesen esok, apa pukul ya? Dia diam, dia tak jawab. Syiah tak jawab. Dia taqiyah ni memang besar dia. Saja nak sebut, tang kata kita ikut ajaran Nabi. Nabi ajar muta'ah lah. Pakai tinggal, betul bayar RM50. Itu pelacur.
Dia bagi create batu basah bunyi nampak sedap. Geng-geng muda hak memang kaki tu macam mana? Orang bagus Jadi orang yang memang satu kepala otak dengan dia memang akan ikut dia. Satu kita kena jaga elok-elok. Kalau kita faham betul memang kita akan tak suka benda ni. Allah Taala akan paling hati kita insya-Allah. Mudah-mudahan gitu. Jadi macam mana pun nak sebut, kita bila sebut Muhammad Rasulullah, benda besar kita adalah mengiktikadkan bahawasanya memang kejayaan besar kita ialah dengan mengikut semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh buat semua pun, bagi ada sensitivity dengan ajaran Nabi. Tengok ajaran Nabi, bila lah nak boleh buat ajaran Nabi. Orang duk puasa, inilah kita tak puasa pun. Bila lah aku nak puasa. Dia ada cinta dan kasih. Walaupun tak buat lagi. Orang ni duduk pergi masjid surau, awak lah aku tak pergi masjid surau. Orang duduk jemaah, malunya tak pergi jemaah. Biar kita ada sensitivity dengan nak buat ajaran Nabi, bila kita tak buat kita malu. Itu tunjukkan tanda iman. Jadi kalau sebut dengan indikator macam tu ada kat kita, insya-Allah best. Dan teruskan kelangsungan itu dan carilah sedapat mungkin ilmu. Pasal ilmu tak boleh belajar dengan 2-3 hari. Sikit kalau nak sebut hujung-hujung ni, apa dia? Rasulullah belajar berapa tahun? Umur wahyu terima umur apa? Wafat berapa tahun? 23 tahun. Untuk berapa tahun yang nak kenal mengaji agama? Rasulullah pun 23 tahun. Takkan kita 23 bulan? Tak jadi. 3 bulan, 3 hari, 3 jam, tak jadi. 30 minit, lagi tak ada apa. Lagipun Rasulullah ilmu dia macam mana? Dia dengar Jibril sekali, tak pernah minta ulang. Pasal dia tak boleh mencatat. Tu hebat dah. Dia tak boleh menulis. Tapi terus lekat dalam kepala. Dia tak pernah, wahyu dia tak pernah minta Jibril ulang. Sepanjang 23 tahun tu, daripada mula sampai akhir wahyu, dia tak pernah minta Jibril ulang walaupun sekali. Baca terus. Mula-mula dia follow belakang Jibril. Datang ayat Quran, larang. Fa iza qara'na fattabi' Qur'ana. Dah habis baca baru baca. Jibril habis baca baru baca. Pasal nak tengok Rasulullah lekat tak lekat apa yang Jibril sebut tu. Jibril sebut lah tu. Baru Rasulullah ikut. Baca sekali lagi. Betul, tak silap. Sampai pula kat sahabat. Dia punya power dia, dengar. Psst, ingat terus. Dia punya kesungguhan mencari agama apa macam tu. Macam mana pun nak sebut tentang tempoh tu. Jadi memang makan masa untuk faham agama. Mudah-mudahan orang tak lorong kita jalan baik. Amin. Jadi rasanya nisbah saya nak sampaikan hak tu lah. Jadi terima kasih panggil. Lain kali boleh main tak tahu. Tapi kalau macam hari Khamis macam ni, tahu saya memang ada kelas sebab lain, tapi tak tahu saya suka jumpa geng baru ni, dia bagi napas baru sikit kan. Pasal lain orang lain style kan, saya style saya lah. Macam ni jadi mudah-mudahan pertemuan kita ni dapat satu manfaat besar. InsyaAllah yang tu jadi sebab kita dapat sirat mustaqim, maksudnya dapat jalan lurus. Kita memang jaga supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Memang insyaAllah we are muslim, we are true muslim, insyaAllah. Pasal itu sajalah. Mudah-mudahan pertemuan kita ni akan membawa keberkatan insyaAllah. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.